orang yang mati syahid. Nabi kata dalam ramai-ramai daripada mahsyar nanti, ada satu kumpulan manusia yang mana dia ni bukan Nabi dan dia bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Bimakanihim minallahi ta'ala. Tetapi dicemburui. Yaghbituhumullah. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Kumpulan ni amat-amat dicemburui oleh para nabi. Para nabi ni cemburu terhadap dia. Dan para syuhada ni cemburu pada dia. Dia tak ada dah para syuhada ni tuan-tuan. Antara salah satu makhluk Allah yang nak hidup, nak mati dan hidup mula. Tidak ada manusia atas dunia ni selain daripada syuhada yang mati nak hidup semula. Orang lain walaupun berimej setara mana, dia mati, dia dihidupkan semula, itu saya mati lah. Tapi syuhada ni dia nak mati semua. Sebab orang tanya Rasulullah kenapa? Sebab sakitnya mati ni menyebabkan orang rasa pada sekali itu je rasa. Tapi orang syuhada ni dia tidak rasa pernah merasa sakit akan kematian. Sebab tu dia hidup, dia mati, dia nak hidup semula, sebab dia mati. Itu kelebihan orang syuhada. Jadi satu kumpulan ni dicemburui oleh para anbiya dan juga para syuhada di hari kiamat. Bimakanihim minallahi ta'ala. Kedudukan dia di sisi Allah ni amat tinggi. Kedudukan dia. Jadi pokok para nabi tengok, pelik dia ni. Siapa dia ni? Para syuhada kata pelik. Bimakanihim minallah. Hadis ni hadis sahih riwayat daripada Abi Daud. Qala ya Rasulullah tukhbiruna manhum. Kata Sayyidina Umar, kabarkan kepada kami siapa mereka ni? Siapa mereka ni yang pelik ni, yang dicemburui oleh para anbiya dan syuhada? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabuna bi ruhillah ala ghairi arhami bainahu walal amwal yu'afunaha. Mereka ini kata Rasulullah adalah satu kaum yang saling cinta mencintai kerana Allah. Hidup di atas dunia ni dia cinta semata-mata kerana Allah. Dia sayang semata-mata kerana Allah. Dia bukan sayang sedangkan dia ghairi arhamu bainahu. Sedangkan dia sayang ni antara dia dengan sayang dia ni tidak ada hubungan kekeluargaan. Tak ada sekian abuk keluargaan. Bukan sepupu, bukan pok sepupu, bukan dua pupu, tiga pupu. Suku sakak. Dia sayang semata-mata kerana Allah. Bukan kerana kaum kerabat dak. Kata Rasulullah. Sayang. Payah nak cari sayang tuan-tuan. Percaya ayat tuan-tuan. Saya masa jadi cikgu di sekolah mahak. Lama mana sayang? Putus dengan gitu lepas kita tukar ke Gua Musa. Lepas tukar Gua Musa, dulu apa tahun Gua Musa kita tukar ke Geting. Putus dengan gitu je cikgu Gua Musa. Duk di Geting 3 tahun, putus dengan begitu. Mari di BBD. Duk di BBD, kita tak mari pun mari di rumah. Jujur ramai mari di rumah. Boh. Tapi apabila kita bukti, habis bersaing semata-mata kerana ada benda. Duk pengaruh bitik ni. Amal lagi. Oh tu mari minta peti, hok ni mari minta peti, hok ni mari minta peti, hok ni minta peti. Lulu belaka, nak 300,000 lulu, nak 10,000 lulu, nak 20,000 lulu. Pakak mari saing. Tapi lepas ada ke satu, ada lah. Saing apa pokok masjid. Saya pokok masjid ni rasa siapa mati lah. Kita tak mari masjid 2 hari, orang tanya. Esok kita mari, dia mau tanya, apa Ustaz tak mari Ustaz? Maaf saya pergi kumpul mari. Contoh. Pokok masjid. Tanya khabar, saing baik. Mak makai panggil dia. Kita bersaing itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana kaum kerabat ataupun bukan kerana anak beranak. Walal amwal, bukan kerana harta dia. Kerana hidup belanja kedai kopi sama kita. Kerana dia banyak fitih.
Kita bersaing bukan itu matlamat kita bersaing. Kata Rasulullah. Maka Nabi kata, "Fa wallahi." Nabi bersumpah. Nabi sumpah. Hadis sahih. Orang ni, orang yang betul-betul berkawin dengan saing dia semata-mata kerana Allah, yang mana saing dia tidak ada hubung keluarga, dan bukan dia saing kerana Allah, bukan saing kerana harta, maka Nabi kata, "Fa wallahi." Demi Allah, aku bersumpah. Fa tu fa qasam dah. Wallahi dua kali qasam. Dua kali sumpahan. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi kata muka mereka ni di padang mahsyar nanti bercahaya. Muka-muka ni bercahaya. Memang Nabi kata Nabi bersumpah. Tengok dalam satu hadis kita baca dalam Matan Arba'in. Riwayat daripada Sayyidina Umar juga. Iaitu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan, bayangan, tidak ada bayangan selain daripada bayangan Allah di padang mahsyar. Ketika mana orang lain tak ada bayangi, tidak ada perlindungan, dia ada perlindungan. Siapa dia? Salah seorang daripada 7 ni, wa rajulani tahaban fillah ijtama'an alaihi wa tafarraqan alaihi. 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Ini hadis ni. Nabi kata, "Fa wallahi inna wujuhuhum lanurun." Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya muka mereka, yakni orang yang berkahwin ini semata-mata kerana Allah, lanurun, akan bercahaya muka dia. Ada dah tuan-tuan. Innahum ala nur. Dan mereka ini berada di atas nur, cahaya. Orang lain di padang mahsyar jijak tapuk ni. Tapuk ni padang mahsyar ni dibuat daripada batu marmar. Daripada bukan batu marmar juga. Yang mana apabila disilau oleh cahaya matahari, dia menggelegok bawah ni. Untuk supaya bakar tapuk kaki manusia ni. Sebab tu di padang mahsyar, hadis sahih kita baca dah, manusia ni akan jijak di antara kaki-kaki manusia. Sebab nak lari daripada kepanasan. Dahsyat berdasar hari kiamat, hari pada mahsyar. Tuan-tuan boleh bayar ke tak tuan-tuan? Kita duduk atas seming, lawak perhimpunan tu, budak sekolah. Pakai kasut tu suruh panah dah, wak naik. Ini cahaya matahari berada 1 jengkar daripada kepala, duduk sila bawah ni batu tu hebat cipta khusus untuk nak azab manusia daripada mahsyar. Makai kaki. Maka dia jijak antara kaki dengan kaki manusia. Atas kaki menipu atas kaki. Kerana kedahsyatan pada mahsyar. Tapi pokok ni, innahum ala nur. Dia duduk atas cahaya. Orang tengok. Pelik. Besar tak besar. Tuan-tuan. Sayang. Tuan-tuan. Sayang kerana Allah. Bukan kerana benda. Bukan kerana jawatan. Kalau dia ada jawatan, mari sayang nak tukar situ, nak tukar sini. Nak minta kau tu, nak minta kau ni. Sayang kerana Allah. Ramai mana orang politik ke? Orang puja dia kan ada jawatan, terabuti jawatan. Tetap buti jawatan telah duduk di masjid. Siapa yang kita tegur dia? Tak ada orang kita tegur dia. Pasal kerana jawatan. Tapi kalau kita bersaing kerana Allah, lain. Nabi bersumpah ni bahawasanya muka dia bercahaya dan dia duduk di atas cahaya-cahaya. La yakhafuna iza khafan nas. Yang mana dia ni orang ni kumpulan ni, dia tak akan takut ketika mana orang takut masa mana berada di padang mahsyar. La yakhafun iza khafan nas. Pada masa di padang mahsyar ni orang begitu takut pada suasana padang mahsyar, sementara menunggu hari pembalasan, dia rasa biasa lah. Tidak rasa takut. Tak ada rasa takut senyambut. Ini tuan-tuan. Nampak kecil je saing. Tengok hubungi dengan manusia ni, hablum minan nas. Kita ingat kita maya tunggak-tanggik tuan-tuan. Pasti kalau kita masuk syurga tuan-tuan. Belum tentu lagi tuan-tuan, semaya ni adalah kewajipan. Digunakan fi'il amal. Aqimus salah wa atuz zakah. Wa tasuma Ramadan fi'il mudhari' lah. Wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Fi'il mustati'. Fi'il mudhari'.
Hak lain guna fi'il amal wajib mu kena buat. Mu tak buat aku kata. Mu buat lepas. Aku nak beri pahala tak beri pahala itu suku bahagian. Maka Nabi kata kalau mu semaya Jumaat, aku beri pahala. Dia kata, aku beri. Mu semaya di rumah. Kalau aku rasa tak sebi, tak sebi. Lebih semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni tuan-tuan, kita akan dapat pahala super. Kalau tu email sembahyang sempurna, orang akan dapat semua pahala walaupun kita tidak khusyuk. Kalau tu email tidak sempurna, ada di kalangan makmum-makmum ni, ada yang seorang sempurna akan dapat semua belaka. Super balasan. Kalau tu email tak khusyuk, makmum tak khusyuk, Allah akan bagi semua juga pahala. Itu kelebihan berjamaah. Sembahyang di rumah, tak tentu lagi, dah lah sah pahala, tentu lagi. Kita akan jumpa satu hadis yang mana Nabi kata kamu akan temui satu masa yang mana jemaah ramai di masjid tapi seorang pun tidak ada yang khusyuk. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Seorang pun tak ada khusyuk. Tak ada khusyuk lakon. Sudah ayatlah akak takbir tu. Al-Musfir ingat esok nak mesyuarat apa tu nak menggoni nak pergi Jakarta pula mana-mana. Tak kira. Cikgu Li akak takbir tu ingat ke pokok durian macam-macam ada orang. Ya. Oh, macam-macam. Begitu juga orang siapa-siapa dia pun. La yakhafuna idza khafa an-nas. Dikala orang lain takut, kita tak takut. Orang bersaing. Wala yahzanun idza khuzina an-nas. Dan tidak ada satu sedikit pun dalam hati ni perasaan duka cita. Dikala manusia ni ramai yang berduka cita. Tak ada rasa duka cita. Di padang mahsyar ni tuan-tuan, tidak ada satu pun manusia yang tidak menyesal. Tak ada satu pun manusia yang tidak menyesal. Orang tak buat langsung lagi menyesal. Orang buat sikit masa dia hidup, menyesal tak aku tak banyak. Orang buat banyak, menyesal kerana aku tak banyak lagi. Orang buat banyak lagi, tidak menyesal aku tak banyak lagi. Tidak ada satu pun makhluk Allah di atas bumi ni yang tidak menyesal di padang mahsyar. Kerana apabila melihat kedahsyatan padang mahsyar dan balasan di padang mahsyar. Tak ada satu pun manusia. Tuan-tuan mari sembahyang 3 waktu dalam sehari. Tuan-tuan akan menyesal rugi aku tak mari 4. Tuan-tuan mari 4 waktu rugi aku tak mari 5. Tuan-tuan mari 5 rugi aku tak mari majlis ilmu. Tuan-tuan mari majlis ilmu, mari sembahyang 5 waktu, rugi aku tak sembahyang sunat lebih. Dia akan ada perasaan menyesal pada diri manusia. Tapi kalau tak mari tak sekira lah. Kalau tak mari tak sekira, tak tahu yang menyesal lah. Dah. Ini tuan-tuan. Pada masyarakat sekali lagi. Tak ada manusia. Sebagaimana cerita saya, ayat mula-mula saya mengajar dulu. Iskandar Zulkarnain. Apabila dia ayat ke tentera dia, kita akan masuk satu terowong. Aku nak bagi peringatan kepada kamu, akan masuk satu terowong yang gelap gelita, yang mana dalam terowong ini, kalau mu jijak benda, mu ambil. Mu pijak dah satu-satu benda, mu rasa ada rasa terkaki di kaki ada benda, mu ambil. Tapi dari terowong ni gelap, kita nak masuk ni. Maka tentera dia pun masuk, sekali dengan dia. Kok tu jijak, ayo. Tak ada pasal ni, batu ni. Ambil, ada setengah ambil, ada setengah tak ambil, ada setengah ambil banyak, ada setengah ambil sikit. Nah, tubik daripada terowong, kena cahaya matahari, tiba-tiba terlihat setiap hak yang ambil itu berkilauan marjan. Permata-permata yang amat berharga. Maka pakat nyesal aku. Kau tak ambil Allah ruginya, tak dengar kata Iskandar. Kau ambil sikit Allah ruginya, aku ambil sikit, tidak aku kaya. Kau ambil banyak ruginya, aku tak kalah habis sebarang. Itulah umpama Iskandar memberi perumpamaan ketika dia menjadi panglima dan raja pada rakyat dia, hakikat di padang mahsyar. Akhirnya rasa menyesal. Faqara'a hadhihi al-ayah, maka dia pun baca ayat ni. Rasulullah baca ayat ni. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya para-para awliya Allah, para-para awliya, para-para wali-wali Allah, dia tidak akan ada rasa takut dan tidak akan rasa duka cita. Kita hurah dahulu. Siapa dia? Wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini antara salah satu ciri dia iaitu
al-abrar, orang yang suka melakukan kebaikan. Hidup dia suka buat baik ya, kepada manusia, kepada binatang, apa juga kepada tumbuhan pun dia suka buat baik. Sifat dia suka buat baik, dia tidak suka buat khianat ke orang. Hidup dia sepanjang daripada pagi, daripada naik matahari, sampailah ke tenggelam matahari, hidup dia buat baik dah. Itu yang dikatakan al-abrar. Dia orang biasa. Orang tidak kenali dia. La ya'rifuha, orang tidak tahu dia. Bahkan dia ada wa iza ghaba la ya'rifuha. Apabila dia tak ada, orang tak perasan dia. Itu buat wali-wali Allah, salah satu ciri wali Allah kata Rasulullah. Yang keduanya al-atqiya, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut. Takut kepada Allah. Takut maksudnya buat apa yang Allah suruh, hak Nabi suruh. Tinggal hak mana Nabi larang. Hak Nabi suruh, hak utama, hak Nabi suruh tu yang penting buat. Dan yang ketiganya wal akhfiya, orang yang suka melakukan kebaikan dalam keadaan sembunyi. Orang lain tak tahu dia buat baik. Tak tahu. Maka aulia ni wali-wali Allah inilah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan rasa takut dan rasa duka cita di padang mahsyar ataupun di mana saja dia berada, dia tak takut. Nanti akan rasa duka cita. Kok ni hak kita nak. Au kama qala, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud. Ingat tu tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, carilah kita rakan-rakan kita yang boleh menjadi teman kita. Ada lagi kelebihan, pilih rakan yang baik ni. Cari saya di masjid. Baik kita baca satu hari lagi. Kelebihan rakan. Saya. Hadis ini hadis riwayat daripada An-Nasa'i. Dalam riwayat sahih Muslim panjang lagi hadis ni. Tapi dalam hadis Muslim pun sahih. Hak ni hak saya nak baca ni dalam riwayat An-Nasa'i. Sahih juga. Tapi dia ambil separuh. Nasa'i. Daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, Nabi kata apa dia? Ma mujadalatun ahlikum fil haqq yaqulu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhulun nar. Nabi kata tidak ada mujadalah perdebatan. Tidak ada mana-mana perdebatan di atas dunia ni yang lebih hebat berbanding perdebatan antara orang-orang mukmin dengan Allah. Hebat tak hebat orang mukmin, dia boleh berdebat dengan Allah di padang mahsyar. Dia boleh berdebat dengan Allah. Tuan-tuan, mujadalah. Boleh lawan Allah pada masa itu. Maksud dia berdebat. Dia boleh bersoal dengan Allah. Tidak ada, kata Rasulullah, ma mujadalatun ahlikum fil haqqi yaqulu lahu fid dunya bi ashaddi mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim. Tidak ada perdebatan yang lebih dahsyat atas dunia ni berbanding dengan perdebatan di atas akhirat berkenaan hal ehwal orang mukmin berdebat dengan Allah bab saudara, bab saing. Tak ada. Bab saing dia. Dia berdebat dengan Allah. Kita ni kalau kita saing atas dunia ni, daripada mahsyar ni kita akan berdebat dengan Allah. Dalam bab saing. Ingat tu. Sebab tu pilih saing molek. Pilih saing di masjid ni untung tuan-tuan. Dia tidak ada kelebihan, dia tidak ada sebab. Tak ada nak minta jawatan, tak ada. Minta tolong, tak ada. Setakat nak mari sembahyang jenazah, setakat nak mari baca doa, setakat nak mari buat tahlil, setakat nak mari ajak, boleh. Kalau nak minta nak gotong tak boleh. Hari Jumaat masjid. Jadi perdebatan yang amat dahsyat. Bab orang mukmin berdebat li rabbihim fi ikhwanihim dalam bab saudara dia allazina udkhulun nar, yang menyebabkan saudara dia masuk dalam neraka. Saya dengan Cikgu Ustaz Tamiming, saya wafat. Sama-sama mati. Tiba di padang mahsyar, tiba-tiba Ustaz Tamiming duduk dalam syurga. Duduk dalam syurga. Dia cari mana Fakhr Razi? Tengok tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu. Tak ada dalam syurga. Tanya malaikat lagi mana? Siapa dia? Fakhr Razi. Oh, duduk dalam neraka dia. Duduk dalam neraka. Fakhr Razi.
Tapi kata macam mana duk neraka dia mengajar masjid, dia buat gotu, dia buat goni, dia buat gotu. Baik Ustaz Farazi. Apa masuk neraka, aku masuk surga. Dia ingat tuan-tuan. Ustaz tak masuk neraka ke? Mengamak ustaz daripada orang lain masuk neraka. Jangan tersuruh besar. Atas dunia ni jangan kita sombong. Agak. Tersuruh besar ilmu. Ilmu sikit tapi suruh besar pala. Kerana ilmu suruh banyak, ilmu banyak. Sebenarnya ilmu tak ada. Sombong. Ingat baik-baik tuan-tuan. Jadi Tamimi ni apa boleh cari Ustaz Fakhr Razi ni tak ada. Perah dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu riwayat, Nabi cerita. Nabi kata, yaqulu rabbana. Orang mukmin ni, Tamimi akan kata rabbana ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Tamimi berdebat dengan Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, ikhwanana, saudaraku Fakhr Razi ini. Yusalluna ma'ana, dia selalu sembahyang dengan saya di masjid Al-Mu'min. Yakit wakil semua. Sebab tu saya kata pentingnya cari kawan saing dalam masjid. Ni kita lari daripada masjid. Ya Allah, mana sayang aku ni, yang mana dia ni yusalluna ma'ana, dia sedang sembahyang bersama-sama dengan sembahyang gharib bersama saya, sembahyang isya bersama saya, dia mengajar saya dengar. Lepas makan macam-macam, kambing lah, serati, itik macam-macam. Duk buah sama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa yasumuna ma'ana. Mereka ni sama puasa dengan saya. Lama apa-apa al-mu'min masuk neraka banyak. Sore dua masuk syurga. Kok sore dua ni akan cari lakon. Ini bukan rekod cipta, ini bukan main-main tuan-tuan. Ini hadis. Kalau tuan nak percaya atau percaya itu hak tuan-tuan. Tapi ini sahih. Muslim pun ada, An-Nasa'i. Ni saya dah baca ni An-Nasa'i. Nabi tu riwayat dialog ni akan berlaku di padang mahsyar, akan berlaku di akhir-akhir nanti. Ya semua ya puasa sekali dengan saya ya Allah. Semaya Ramadan puasa sekali, semaya tarawih sekali ya Allah, semaya buka muarif sekali. Duk susung, duk akak gotu, duk akak ni kuih malah goni. Tak ambil conik macam-macam. Puasa sunat puasa sekali, kadang-kadang kena molek. Ya Allah, dia berdebat dengan Allah. Maya sekali, puasa sekali. Wa yahujjuna ma'ana. Dan pergi buat haji pun sekali. Sekapa. Pergi buat haji pun sekapa. Masa tawaf pun sekali. Masa sya'i pun sekali. Masa wukuf pun sekali. Masa melontar pun sekali. Masa bermabik pun sekali. Semua duduk sekali sama-sama. Sehinggalah balik daripada Mekah kepada ke tanah air sekali semua. Bagi umrah sekali ya Allah. Fa'adkhaltahumun nar. Apa ya Allah mau masuk dia dalam neraka? Bagaimana tuan-tuan? Dia bersoal, apa ya Allah? Ya Tuhanku memasukkan dia dalam neraka. Sedangkan dia semaya sekali dengan aku, dia puasa sekali dengan aku, dia berhaji sekali dengan aku, dan segala apa yang dia buat atas dunia ni bersama dengan aku. Aku bicara semua dengan dia daripada JK Masjid. Fa'adkhaltahumul nar. Apa mu masuk dalam neraka? Pupa jawab syarat. Bersoal sebab semaya puasa dan juga haji sekali dengan aku. Apa ya Allah? Ini saya kata tadi, yang dikatakan mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim. Satu perdebatan yang maha dahsyat, yang tidak ada perdebatan dalam dunia ni, melainkan perdebatan di padang mahsyar nanti. Antara orang mukmin dengan Allah. Tuan-tuan boleh bayar ke tak? Benda kecil yang saya kita nak buat benda biasa. Kalau kita duk kutip balas saya. Ada tak buat kita jemaah kita ni balas? Majlis ni? Ada? Ada. Baiklah cepat-cepat. Ya. Ada kadang-kadang ni ahli majlis ni ada pada serati,
kecil hati? Ada. Jangan kecil hati, tuan-tuan. Kita baca dah mari melepas. Abdullah bin Ubay bin Salul ni antara manusia yang dihormati di kota Madinah. Orang kaya dan banyak rujukan kepada dia. Tetapi apabila Nabi Muhammad berhijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah, orang berpindah tanya segala hal ni kepada Nabi. Orang tinggal dia menyebabkan dia kecil hati. Hasil daripada kecil hati inilah dia menjadi sejahat-jahat manusia. Sehingga dia melawan Nabi, nak bunuh Nabi dan menentang Nabi secara terang-terangan. Sehingga turunnya ayat Al-Quran. La takum abada. Apa ni? La takum wala takum ala qabrihi. Jangan duduk di atas kubur dia pun jangan. Atas orang munafik. Turun ayat Quran. Siapa turun tu telur orang munafik. Kerana apa? Kerana kecil hati. Jangan kecil hati ni memang. Lah atas dunia ni. Besar kepala sangat. Betul. Apabila dia persoal gitu, Tuhan dengar. Fa'ada khaltahumun nar. Bapa masuk dalam neraka, ya Allah. Qala Rasulullah, kata Nabi cerita kepada para sahabat, fayaqulullah azza wa jalla. Allah pun jawab. Nabi royak bahawa Allah jawab. Benda ni tak berlaku lagi, tapi akan berlaku. Fayaqulullah azza wa jalla. Apabila Tuhan dengar, Tuhan dengar. Orang mukmin. Tuhan beri penghormatan kepada orang mukmin, tengok. Besar darjat orang mukmin ni, tuan-tuan. Bukan main-main. Bertutunglah orang yang tergolong di kalangan orang mukmin di padang mahsyar nanti. Bukan di atas dunia. Kalau nak kata lagi atas mukmin di dunia. Selagi tidak mati, selagi tidak diberi keputusan oleh malaikat. Kalau di atas dunia ni, kalau pakai serba besar pun, labuh ke beliau pun, ngapuk waruk pun jangan agak mukmin lagi. Tak boleh letak lah mukmin lagi. Mukmin pada manusia, tapi pada Allah tidak lagi. Maka Allah kata, fayaqulullah azza wa jalla. Allah kata kepada orang mukmin ni, hak berdebat dengan dia. Allah lembut. Allah maha halim lembut. Izhab. Gilah. Gi cari. Dia kata. Mu gi cari. Wahai malaikat, bawa dia pergi dalam neraka cari. Tahan ke api neraka daripada membakar dia. Supaya pergi cari sayang dia. Dia kata. Wahai arah malaikat. Zabaniyah kata dia, menjaga hamba yang aku kasih ini ni untuk dia pergi cari sayang dia dalam neraka. Jangan api neraka bakar dia. Izhab, pergilah. Nabi arah, pergi. Allah arah. Fa'akulullah azza wa jalla. Izhab, pergilah. Bukan setakat pergi. Fa'akhriju man araftum. Buat keluar hak mana mau kena, tu saya kata. Fa'akhriju man araftum minkum. Hak mana-mana mu kena di kalangan sahabat mu atas dunia, hak duduk sembahyang dengan mu, duduk puasa sekali, duduk haji kali dengan mu, duduk baik kali dengan mu. Hak mana mu kena, buat tubik semua. Bukan ini jamak ni tuan-tuan, man araftum minhum. Bukan minhu. Minhum, mana-mana hak mu kena. Maknanya seorang yang Tamimi ni, jumlah masjid ni 18 orang, 20 orang belakang lain. Dia boleh bawa belakang kena. Ya Allah, hak ni. Hak tino dia sebut habis. Dia kena belakang. Walaupun tak pernah tengok muka orang tino pun. Dia boleh tahu deria pancak indera yang Allah bagi ni. Orang ni ahli masjid. Anak balas kau nak bersaing lah. Allah. Takut apa buah habis piti kalau 200 boleh tak pelik lagi. Pelik kau habis piti 200 boleh dengan syurga kita ni. Belanja apa? Bukannya belanja. Waktu cana siap 2% je sebuti. ITO siap 2% je. Ayo apa? Belanja saing. Esok kita belanja bolok. Dia dosa. Dia tak je belanja kita biar. Dia kedekut. Biar saya belanja. Kau sudah kata gapo, kedekut pun tak je belanja. Aku belanja dia semua tak je. Fakhriju man araftum minhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tu jawab pula, Nabi kata pula, fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim,
Dia pergi cari, dia tengok dan dia kenal faya'rifu Nabi Suwarihim. Dia tengok muka saya seorang, kenal lah kau. Oh, ni kenal, ni Musfi, ni Cikgu Li. Kenal. Ni Abi, ni kenal lah. Kupuh tok sekali, faminhum di kalangan ramai-ramai ni, Musfi ni dia kalau contoh lah faminhum man akhazat husnar. Ada setengah tu di kalangan hok dia cari, hok dua time mencari ni, ada setengah tu api neraka sudah sampai betih dia. Sambar betih dia. Dah sambar betih. Dah sambar betih dah. Musfi. Iza ansafi saqaini. Sambar betih dah. Sambar dua betih. Api neraka tu sambar. Masa dia duduk cari-cari tu, Tuhan kata mu cari, mau keluar mereka. Mana mau kena? Dia pergi, maka dia datang ke tempat ahli-ahli neraka, dia tengok saing dia ni, tengok Musfi ni kena api tu tengah sambar. Akhazat humun nar, api tu masuk sambar. Dia ambil dia. Ambil iza'an safi saqaini. Tengok sambar dua betih dia. Allah kejut tengok. Dia pun ambil. Wa minhum man akhazathul ka'baini. Ada setengah di kalangan ni, Cikgu Li, api dia tengok sambar, pukul lali dia. Kami mengambil waktu tobik. Yukhrijunahum waktu tobik. Ni, waktu tobik. Nah. Payakulun, maka kata orang mukmin, hak waktu tobik sana orang mukmin, hak tobik saya sayang dia hak kena api neraka ni, Rabbana qad akhrajna man amartana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, demi sesungguhnya kami telah mengeluarkan rakan-rakan kami sesiapa yang telah engkau perintahkan. Hak mana kamu suruh, hak mana mu ya Rabbana, ya Tuhan kami mu suruh, aku waktu tobik belaka dah. Waktu tobik belaka dah. Selesai, habis selesai. Waktu tobik. Bayangkanlah tuan-tuan. Bila di waktu tobik, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua tu hewi. Ya halimnya, lembutnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba dia. Dia kasar dengan orang yang jahat. Dia kasar. Allah Subhanahu wa taala kasar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah dalam surah Al-Hijr, insya-Allah kita jumpa sekali lagi. Dalam surah Al-Hijr, lagu mana Allah Subhanahu wa taala mengajar puak-puak Sadum. Puak-puak orang yang Lut, kaum Lut. Oh, dahsyat tuan-tuan. Di atas malaikat. Dijumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Bagi jumpa dengan Nabi Lut. Dia ayat satu persatu. Itu guys satu persatu. Kita akan jumpa adik. Kita akan jumpa anak. Allah dia buat je buat sungguh. Tunggu masa lah supaya Israel Yahudi ni. Dia buat je buat sungguh lah. Tunggu siapa masa ya. Allah dia sasih kepada orang mukmin, orang Islam ni. Kata Rasulullah, lepas selesai belakang saya ni, semua dia masuk dalam syurga belakang. Semua. Banyak peluang kita boleh masuk syurga tuan-tuan, walaupun kita duduk dalam neraka. Banyak pintu-pintu kebaikan dipakat-pakat buat. Kalau kita boleh buat untuk pokok kita dimasuk syurga belakang, kita boleh buat pula dengan anak kita, hak kita kenal. Tengok bini kita duduk dalam neraka, duduk tengah sabar, betih. Kita boleh ayat. Ya Allah, ini hak pernah tidur semalam dengan aku, dia lah yang berbakti kepada aku. Sepanjang 50 tahun aku duduk main dengan dia. Panjang duduk besarkan anak cucu-cucu ni, ya Allah. Sihanilah hamba-Mu, ya Allah. Dia akan terima. Allah ni maha kasih. Itu biar kita ni baik. Dalam baik ramai-ramai untuk lelaki bini ni, biarlah salah seorang ni baik. Untuk lelaki ni biar kena mari semua majid. Bini tak apa, tak mari pun. Maka dia harus, dia bukan wajib. Untuk lelaki dia wajibnya. Kerana untuk lelaki boleh bawa bini dia. Boleh bawa ke syurga. Jangan dia kita mati, tuan-tuan. Kemudian qala Rasulullah, selesai belakang Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman. Allah berfirman lain kali pula. Dalam bab lain pula. Dalam hadis yang sama.
Allah kata kepada malaikat, yaqulullah azza wa jalla lil malaikah, akhriju man kana fi qalbihi waznun dinarun minal iman. Wahai malaikat, mugi cari hak mana-mana orang Islam yang mana dalam hati dia ni ada iman sebesar duit sekeliling 1 dinar. Duit bukan 1 dinar, dinar, 1 dirham. Dinar, duit kertas. Duit duit kertas 1 dinar, kita katalah seria lah. Seberat 100 seria ni. Walaupun email dia ada seberat kertas nilai seria. Berat mana jaruk seria ni? Timbangnya dia. Wahai malaikat, apa ni? Akhrijhu man kana fi qalbihi waznun dinaran minal iman. Waktu bi. Summa qala Allah Ta'ala, summa Allah kata pula kepada malaikat selepas selesai belaka, man kana fi qalbihi waznun nisfu dinar. Lepas selesai berlaku, cari hak separuh berat, timbangnya berat duit seria. Asal ada email sikit je hak tu. Hatta yaqulullah man kana fi qalbihi waznun zarrah, walaupun sebesar zarah. Waktu bilah daripada neraka. Aku tidak sanggup tengok umat-umat Nabi Muhammad ni yang azab. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id, ojo cerita hadis ni. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, "Faman lam yusaddiq." Siapa-siapa kadang-kadang kita tengok hadis ni kata percaya, jolo ke hadis ni? Jolo ke hadis ni, dia kata. Kita duduk mikir jolo ke saya boleh takut boleh berdebat dengan Allah. Maka dia seru dah takut-takut orang tak percaya. Dia ayat ni kata Abu Sa'id, "Faman lam yusaddiq." Siapa yang tak apa nak percaya? Wa qara'a hazihil ayah, maka dia pun baca ayat Quran. Kalau mu tak percaya kepada hadis ni, aku tulis baca ayat Quran. Dia pun baca ayat Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Atau kama qala riwayat An-Nasa'i, hadis sahih. Dia kata innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengampunkan dosa an yusyraka bih, orang yang menyekutukan dia. Siapa-siapa yang menyekutukan Allah, Allah kata aku berjanji aku tidak akan ampunkan dosa dia. Sebab itulah saya baca dulu hadis dulu. Hadis kalau kita baca apa? Sekecil-kecil benda syirik adalah apa? Tak ingat riak. Jangan ada riak. Jangan ada kita nak buat satu benda nak tunjuk ke orang. Jangan ada. Sebab riak salah satu daripada cabangan syirik. Jadi dengan ayat Quran ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sesiapa an yushraka bih, yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah berjanji dengan hamba-hamba dia, aku akan ampunkan ma duna zalik liman yasha. Siapa-siapa yang tidak ada dosa dengan syirik, aku akan ampun liman yasha, hak mana-mana aku nak. Dia ada pilih pula. Kalau tak rajin mari semaya, masjid, you nak pilih mana tuan-tuan? Kita mari semaya ni tuan-tuan, kita duduk belakang imam. Jangan ada kita duduk depan imam. Mari teka dipaksa mari. Dah mari dipaksa mari. Mari pula bukan berjalan kaki. Orang usul mari. Pas kita duduk depan pada tu imam. Biar kita mari masjid ni, biar kita duduk belakang tu imam. Janganlah siapa kita duduk depan tu imam. Kaki kita tak pernah jijak. Tiba-tiba jijak pula bukan kaki. Kok jijaknya punggung lah. Duduk netai gitu je. Lepas depan imam pula. Lepas lagu mana nak sempurna. Lepas tu kita jadi makmum, dia jadi imam. Imam mengatasi imam dia. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia pilih juga. Kalau mana-mana dia rasa dia nak, orang suka buat baik ke orang suka saing orang, suka belanja orang. Kita baca dah kemarin, minggu lepas.
Orang yang sifat manusia, yang suka bercakap tabal kalam, kata-kata yang lembut, yang manis. Wa it'amut ta'am, yang suka bermakan kepada orang. Nah, wasaimal apa ni? Yang suka berpuasa sunat. Wasalli layali apa ni? Sal al-lailu wa niyamun nas. Bermaksud sudah tidur kita duduk sembahyang malam. Wa man yusyrik billah, barang siapa Tuhan kata wa man yusyrik billah, barang sesiapa yang menduakan aku, menyirikkan aku, faqad iftara isman azima, dia telah melakukan satu dosa yang amat besar. Satu dosa yang amat besar. Sebab itulah kita kena ingat tuan-tuan. Dalam hadis lain kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslimin yad'u akhihi bi zahri ghaibih illa qala al-malak walaka bi bislih aw kama qala ar-ruwah al-iman Muslim. Kata Abu Darda, Nabi bersabda, siapa di kalangan orang-orang mukmin, di kalangan kita ni, yang mana dia mendoakan untuk saudara dia. Apa ni weta mimin doa saya. Dia tak pernah ayat saya doa saya. Tak rugi tuan-tuan. Tuan-tuan sedok mikirlah rugi. Tuan-tuan nak doalah untuk orang lain. Jangan doa untuk seorang. Jangan doa. Jangan kita doa. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa untuk orang ramah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa bukan wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan doa untuk seorang. Doa untuk ramah, niat untuk ramah. Nabi kata siapa di kalangan orang-orang mukmin yang mendoakan untuk saudaranya, ya doa akhihi bi zahri ghaibih, yang mana dia doa dalam keadaan sembunyi yang tidak diketahui oleh saudara dia. Saudara dia tak tahu dia doa. Tuan-tuan doa. Doa pada jiran. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesejahteraan kepada jiran aku. Berilah hidayah supaya mari masjid dan dengar kuliah agama. Ya Allah, selamatkan untuk dia dan selamatkan untuk aku. Hanya Engkau saja yang Maha berkuasa, ya Allah. Lindungilah kami sekampung ni dalam satu taman ni daripada segala malapetaka dan bahaya. Dia tak tahu kita doa. Kata Rasulullah, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, illa qala al-malak, kecuali Allah akan kata kepada malaikat. Allah akan royak kepada malaikat. Allah tugaskan satu malaikat yang jaga ni. Walaka bimislih, dia akan dapat ganjaran sama seperti mana dia doa ke orang lain. Bahkan lebih berkat lagi daripada dia doa untuk diri sendiri. Kita doa kepada jiran kita, apa kebaikan untuk dia, Allah akan bagi kepada kita lebih daripada hak kita doa kita untuk kita. Ini tuan-tuan. Ini pentingnya hablum minan nas, ikatan sesama manusia. Ni kita duk cari pasar, duk cari balah dengan saya. Duk cari ruang, nak masai muka, nak Allahu Akbar. Cukup sudah-sudahlah. Umur kita semakin naik. Apabila umur kita semakin banyak, masa kita semakin pendek. Ingat, umur kita semakin banyak, doktor, maka masa kita semakin pendek. Ingat situ. Kalau umur sikit, masa kita panjang lagi. Tapi kalau umur sudah mencecah 90, maknanya waktu kita tinggal sedikit lagi untuk kita menemui pencipta kita. Oleh itu lengkapkanlah diri kita ni dengan segala apa yang kita boleh buat setakat kita mampu. Kadar yang kita mampu yang boleh kita buat. Dalam apa juga bentuk sekalipun, pintu-pintu kebaikan ni banyak. Apa saja kita boleh buat, buatlah. Hak kita tak boleh buat, kita serah pada Allah. Setakat mana yang kita mampu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan hadis ni tuan-tuan boleh menjadi pengajaran untuk kita di masa-masa akan datang. Supaya kita sentiasa mencari kawan yang baik. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Sama ada masa kita hidup, ataupun masa kita mati. Ketika mana orang mari semaya jenazah kita. Saya inilah yang kesemaya yang mendoakan kita, Allahumma fillahu, warhamhu,
wa'afihi warfa' darajatahu. Oh ni ya ke doa kita. Dia beri keampunan kepada dia, ampunlah dosa dia, angkatlah dia darjat dia ya Allah. Oh ni lebih berkat daripada yang lain. Mudah-mudahan dengan hadis ini dapat memberi keinsafan kepada kita dan kita semua dapat supaya diredai oleh Allah SWT. InsyaAllah minggu depan kita jumpa dalam hadis yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'na syarrah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.